Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar, khususnya pelajar kelas 4 dinamik. Hari ini kita akan sambung lagi kita punya pembelajaran di bab 7, iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Tapi hari ini kita akan memfokuskan kepada subtopik 7.3 iaitu sistem ahli. Baiklah pelajar, dalam sistem ahli ini kita akan mempelajari apa itu sistem ahli dari segi bagaimana dia dibentuk, apa ciri-ciri sistem ahli semasa dibentuk, apa keperluan sistem ahli ini, dan juga apa kepentingan sistem ahli itu, dan akhirnya kesimpulan. Okey, baiklah, sebelum kita memulakan kelas, saya mahu kamu semua untuk dengar video ini sampai habis supaya kamu lebih faham apa itu sistem ahli. Okey, kita akan masuk kepada pengenalan sistem ahli. Okey, sistem ahli ini adalah satu dasar yang diperkenalkan oleh British selepas Perang Dunia Kedua. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua ini, British telah menjalankan satu dasar dekolonisasi, iaitu British mahu menyediakan satu langkah ke arah berkerajaan sendiri kepada tanah Melayu. British mahu penduduk di tanah Melayu memerintah tanah Melayu dengan kuasa mereka sendiri. Okey. Dalam hal ini, selepas Perang Dunia Kedua juga, kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan telah berlaku. Jadi dengan ini, pada ketika itu tokoh negara kita iaitu Datuk Onn Jaafar telah meminta pihak British untuk menambah bilangan penjawat awam dalam pentadbiran di tanah Melayu, ya, sebagai satu langkah juga untuk ke arah berkerajaan sendiri. Cadangan ini telah diterima oleh British pada tahun 1951 dan telah membawa kepada satu dasar yang kita sebut sebagai sistem ahli. Okey, baiklah. Itu adalah sedikit pengenalan berkenaan dengan sistem ahli. Okey. Kita akan masuk kepada pembentukan sistem ahli. Baiklah, boleh tengok kepada slide ini. Bagaimana ia bermula? Pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, iaitu pesuruh tinggi jaya British di tanah Melayu, telah mengumumkan senarai anggota-anggota dalam sistem ahli ini. Okey, dalam hal ini, sistem ahli ini tadi seperti yang saya sebutkan adalah sistem yang melatih penduduk tempatan untuk meneruskan pentadbiran di Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Maksudnya di sini, ahli-ahli yang ada ataupun anggota yang ada dalam sistem ahli telah diberikan beberapa tugasan inilah yang berkaitan dalam pentadbiran. Sistem ahli ini juga memberikan latihan kepada penduduk tempatan tentang pentadbiran negeri sebelum British memberi kemerdekaan. Maksudnya di sini, apa-apa dasar-dasar pemerintahan ataupun apa-apa ilmu berkenaan pentadbiran telah diberikan British kepada masyarakat ataupun individu-individu yang akan meneruskan pentadbiran di tanah Melayu. Dengan ini, pada tahun 1951, sistem ahli dilaksanakan hingga Jun 1955. Sebelum satu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan dilaksanakan pada bulan Julai 1955 lah. Jadi sistem ahli ini telah berlangsung selama beberapa tahun untuk melatih bakal-bakal pemimpin di tanah Melayu pada ketika itu. Okey. Namun begitu, tidak semua berkaitan dengan sistem ahli telah diberikan kepada penduduk tempatan. Maksudnya di sini terdapat beberapa
portfolio ataupun tugasan-tugasan dalam pentadbiran dikekalkan di bawah pemerintahan British. Yang pertama itu dari segi al-ehwal ekonomi. Seperti yang kita tahu kenapa ini disebabkan British masih lagi memiliki beberapa kepentingan ekonomi di tanah Melayu. Yang kedua adalah portfolio yang berkenaan dengan perindustrian dan perhubungan sosial. Ini British pun masih pegang juga. Dan yang ketiga adalah perumahan dan kerja raya. Okey, itu adalah yang perlu kamu tahulah, ada 3 portfolio yang masih kekal di bawah pentadbiran kerajaan British. Okey, beberapa tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1954, rombakan sistem ahli portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang dianggotai oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, maksudnya di sini sistem ahli ini telah dirombak semula lah dan mula dianggotai oleh beberapa orang pentadbir daripada Tanah Melayu, maksudnya orang tempatan. Okey, itu adalah macam mana pembentukan ataupun flow ataupun jalan cerita bagaimana pembentukan sistem ahli ini. Kita akan masuk kepada ciri-ciri. Itu kita punya pembelajaran yang seterusnya adalah dari segi ciri-ciri sistem ahli. Okey, di sini poin penting kita adalah untuk mengenal ciri-ciri sistem ahli. Okey, di sini saya ada di buku seperti di nota ni, kamu boleh tengok, kita tengok ni ada 5 ciri-ciri sistem ahli yang telah diberikanlah. Yang pertama adalah ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Okey, dalam ahli-ahli ini ataupun ahli dalam sistem ahli ini, diorang dikira macam menteri lah yang akan memegang portfolio untuk inilah apa ni, contohnya macam al-ehwal imigran, penyiaran dan pencetakan, al-ehwal menunaikan haji. Ini semua adalah portfolio yang dipegang oleh menteri ataupun ahli ini. Okey, itu adalah ciri yang pertamalah kamu kena tahu, iaitu ahli bertaraf menteri. Okey, yang kedua adalah ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, seperti yang kita tengok tadi, ya, di isi yang pertama iaitu pembentukan sistem ahli, ada seorang Pesuruhjaya Tinggi British iaitu Sir Henry Garnier. Dia akan melantiklah siapa individu yang dianggap bersesuaian dengan untuk memegang sebagai menteri ini. Jadi, namun pelantikan dia ni akan perlu mendapat persetujuan lah daripada Majlis Raja-Raja pada ketika itu, sebab pada ketika itu masih lagi berpegang dengan sistem raja. Okey. Yang ketiga adalah ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan untuk dibentangkan dalam MPP. Okey. Di sini setiap ahli dia akan bertanggungjawab mencadangkan apa-apa undang-undang ataupun pembaharuan dalam pentadbiran dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Maksudnya sini anggota-anggota ni akan bertanggungjawablah dalam memberikan cadangan-cadangan, khususnya dalam jabatan mereka lah. Okey, yang keempat adalah berkenaan dengan ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Okey, setiap ahli ni dia bukan teratas lah. Maksudnya di sini dorang ada ketua yang di atas lagi, iaitu Pesuruhjaya Tinggi di setiap negeri-negeri. Okey. Yang seterusnya, yang kelima adalah sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Okey, di sini kita lihat ciri yang kelima adalah satu sistem kabinet bayangan. Satu sistem kabinet bayangan ni merujuk kepada pentadbiran lah, macam mana kabinet negara pada ketika itu. Cuma dia bayangan sajalah, bukan inilah dia untuk melatih
warga negara pada ketika itu. Okey. Selesai kepada ciri-ciri dalam sistem ahli, terdapat 5. Jadi saya mahu kamu fokuskan kepada 5 ini saja. Kalau boleh kamu buatlah untuk ingat kata kunci. Mungkin kata kunci yang pertama boleh letak 1, ahli bertaraf menteri. Yang kedua, dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan mendapat persetujuan raja-raja. Ketiga, bertanggungjawab dalam mencadangkan undang-undang. Keempat, ahli ini diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi. Okey. Yang kelima, itu sistem kabinet bayangan. Ada sistem kabinet bayangan. So kamu kena ingat 5 ni saja ya, pelajar. Okey. Selesai ciri-ciri, kita akan masuk kepada kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Okey, di sini ada beberapa kepentingan yang telah disenaraikan, iaitu ada 4 sistem ahli yang kepentingannya. Okey, yang pertama adalah menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Macam mana kita tahu selepas Perang Dunia Kedua, British ni tadi saya sudah cakap, mereka mau mengamalkan dasar dekolonisasi, iaitu untuk memberikan tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri. Jadi ini sudah tentulah mereka akan menyediakan asas kepada warga tempatan untuk memerintah. Tidaklah diorang ni macam keluar-keluar je, kemudian orang tempatan tiada asas dalam pentadbiran. Ini akan merosakkan negara lah. Jadi diorang telah ini adalah antara kepentingan sistem ahli ke arah menuju kemerdekaan, iaitu untuk menyediakan orang tempatan ataupun mau latih diorang memimpin lah, kiranya ayat muda aja. Okey, yang kedua adalah memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Okey. Di sini sebelum kemerdekaan, British mahu negara ataupun tanah Melayu pada ketika itu mencapai tahap sebuah negara yang mempunyai perpaduan yang utuh. Maksudnya 3 kaum yang kuat ketika tanah Melayu bersatu. Jadi melalui sistem ahli ini, setiap masyarakat akan ada wakil pemimpin tersendiri untuk menerajui pemerintahan-pemerintahan. Jadi dengan ini adalah kepentingan dia lah. Dia sistem ahli ini memberikan pendedahan kepada masyarakat untuk terus mentadbir selepas British keluar dan untuk kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan lah, syarat kemerdekaan dorang kena mendapatkan ilmu berkenaan dengan mentadbir negara. Okey. Yang ketiga, merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Okey, seperti yang saya cakap sebelum tadi itu, setiap ahli ini dia bukan terdiri daripada orang Melayu saja, dia pelbagai kaum, sebab pada ketika itu di tanah Melayu ramai masyarakatlah seperti Melayu, Cina dan India. Okey, setiap kaum itu dia akan mempunyai wakil tersendiri dalam memimpin. Secara tidak langsung, pemimpin akan memberikan pandangan yang baiklah kepada masyarakat pada ketika itu, bahawa 3 kaum ni tidak boleh bersatu dalam satu pentadbiran untuk menerajui satu negara yang merdeka. Okey, yang kepentingan yang terakhir adalah menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Di sini sistem ahli ini yang kepentingan dia adalah untuk menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Di sini maksudnya tidak keraguan lagi lah dari segi kemerdekaan ni. Dia bukan kemerdekaan secara paksa. Di sini masyarakat sudah sukarela ataupun inilah
bersetuju untuk merdeka, untuk mentadbir sendiri. Jadi ini adalah kepentingan sistem ahli. Okey, itu adalah 4 kepentingan. Jadi kamu boleh ingatlah dengan mudah sebab ada 4 saja. Kamu kasih ringkas-ringkas buat nota saja. Okey. Dan di sini cikgu mau bagi kesimpulan kepada kamu semua. Kesimpulannya di sini, sistem ahli ini dia memberikan satu dasar yang memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk di Tanah Melayu untuk tadbir dan menerajui kerajaan. Okey, fahamkan maksud ayat tu? Di sini ayat mudah dia untuk kamu faham. Sistem ahli ini mau ajar penduduk tempatan untuk memerintah sendiri. Okey? Okey. Yang kedua, sesuai dengan dasar British memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara kita. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua itu tadi, British amalkan sistem dekolonisasi lah, mau memberikan. Okey, yang kedua tu sesuai dengan dasar British lah, mau memberikan tempoh peralihan kemerdekaan kepada inilah Tanah Melayu. Mereka mau bagi orang di Tanah Melayu ni memerintah sendiri. Jadi tempoh tu agak lama jugalah dorang British bagi untuk warga Tanah Melayu mempelajari pentadbiran-pentadbiran. Jadi itu sahaja, saya harap kamu faham. Untuk ni saya mau rumuskan bahawa kita telah belajar beberapa benda. Yang pertama, saya telah memberikan pengenalan kepada kamu apa itu sistem ahli, dan kemudian bagaimana pembentukan sistem ahli itu. Di buku ataupun di nota ni kamu boleh tengok dia ada tahap-tahap dia, apa yang dibuat itu ini sehingga terbentuknya sistem ahli. Dan kemudian bagaimana kita mengenal sistem ahli ini, dia menunjukkan beberapa ciri tadi, ada 5 tu. Jadi kamu boleh tengok. Dan kemudian yang terakhir adalah kepentingan sistem ahli ini. Apa kepentingan dia kepada Tanah Melayu? Apa kepentingan dia kepada penduduk tempatan? Jadi saya harap kamu faham. Itu saja. Apa-apa soalan berkenaan dengan penerangan ini, kamu boleh terus tanya saya, sama ada di grup, ataupun jika kamu malu, kamu boleh hubungi saya secara personal. Okey, sekian, terima kasih.